Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam Ramadan yang mulia ini dapat kita meneruskan sesi kuliah kita membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dan hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 143 jilid kedua daripada kitab Syarah Aqidah Tahawiyah yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Abil Is Al-Hanafi, dan terjemahan bahasa Melayunya dilakukan oleh Profesor Dr. Hasnan bin Kasan dan dicetak oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita berada pada matan, saya nak baca daripada awal. Kata Syekh, semua perkara yang disahkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syarak dan keterangannya, kesemuanya adalah benar. Atau kita kata semua perkara yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan hak, sama ada berkaitan dengan syarak ataupun keterangannya. Bahasa mudahnya kat sini, semua hadis Nabi yang sahih adalah benar, sama ada hadis itu membawa hukum syarak yang tersendiri ataupun hadis itu menerangkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu makna matan di sini. Pada pertemuan yang lalu kita dah syarahkan bahawa hadis Nabawi dibahagikan kepada beberapa kategori berdasarkan kepada konteks. Ada 3 konteks utama yang sering dibicarakan. Hadis Nabawi ada yang membincangkan bahawa terbahagi kepada 2 hadis yang maqbul dan hadis yang mardud. Itu dalam bab hadis yang diterima ataupun tidak, dalam kategori diterima atau tidak. Jadi ada yang makbul diterima, ada yang mardud. Yang makbul adalah hadis sahih dan hadis hasan, sama ada sahih li ghairihi, sahih li zatihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Yang ditolak adalah hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis dhaif ada pelbagai kategori yang kita sebutkan sekali imbas, dan siapa nak tahu lebih detail boleh buka pada kitab mustalah hadis dalam bab hadis dhaif. Dhaif disebabkan oleh sanad, tidak bersambung sanadnya dengan pelbagai jenisnya. Dhaif disebabkan oleh perawi. Dhaif disebabkan oleh perawi ada 2 keadaan, sama ada kerana disebabkan kekuatan hafalan perawi yang tidak berapa kuat, ataupun disebabkan oleh keadilan perawi, iaitu ada masalah dalam bab agamanya, sama ada pernah berdusta atas hadis Nabi SAW atau orang yang
berdusta dalam kata-kata atau dalam muamalat hariannya, dan ahli bid'ah dan sebagainya. Okey. Pembahagian yang kedua ialah berdasarkan kepada, dilihat kepada pemilik kalam. Kalau dalam hadis itu menerangkan kalamullah, namanya hadis kudusi. Kalau yang berkata itu adalah Nabi SAW, dinamakan sebagai hadis marfu'. Kalau kalam itu dinisbahkan kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Kalau kalam itu dinisbahkan kepada para ulama selepasnya, itu para tabi'in, tabi'in sebagainya, dipanggil sebagai hadis yang maqtu' atau athar. Atau kita ringkaskan hadis mauquf ke bawah, kita nama al-athar, athar salafus salih. Athar salafus salih, apa yang disebutkan dan diterangkan oleh salafus salih tentang kandungan agama ini. Okey, itu satu bab. Nak tengok siapa kalam siapa. Kadang-kadang hadis juga diberikan dengan konteks yang baru yang akan kita bincangkan hari ini, iaitu kaedah yang diperkenalkan oleh ilmu kalam, iaitu hadis dibahagikan kepada bentuk hadis itu sampai kepada kita. Sama ada hadis itu disampaikan oleh dari sumber daripada seorang sahabat yang dipanggil seorang sahabat, ataupun disampaikan oleh jumlah sahabat yang sedikit atau oleh jumlah sahabat yang ramai. Kenapa anda fokuskan pada sahabat? Sebab kalau pada tabaqah pertama ini tidak cukup syarat, sudah pasti di bawahnya juga tidak cukup syarat. Jadi pada dalam bab mutawatir, mereka syaratkan sejak daripada awal sanad, iaitu sahabat tu mesti ramai. Itu syarat utama. Dan bukan setakat itu, syarat selepasnya tabi'in pun ramai, tabi'in pun ramai. Jadi anda fokuskan pada sahabat untuk kita mudah faham. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh hanya beberapa orang sahabat, bukan terlalu ramai, maka mereka namakan sebagai hadis ahad. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh jumlah yang sangat ramai, sahabat ramai yang riwayatkan hadis yang sama, iaitu perkataan yang sama, dinamakan sebagai mutawatir. Hadis ahad terbahagi pada berapa? Pada 3. Sama ada hadis itu, ini dalam istilah dulu kita kenal. Hadis ahad ni kita akan bincang mutawatir dan ahad. Ini bukan bab sahih tak sahih, itu bab macam mana sanad tu. Kalau seorang sahaja sahabat yang meriwayatkannya, mana dinamakan sebagai hadis gharib. Hadis gharib. Kalau 2 orang sahabat, contoh hadis niat, innamal a'malu binniyat, ni hadis ahad yang gharib mutlak. Gharib yang mutlak. Ini sejak pada awal sanad. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkannya. Jadi hadis ini dinamakan sebagai hadis ahad. Hadis ahad gharib. Ahad yang paling kecil, sedikitlah bilangannya, hanya seorang. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat dinamakan sebagai hadis aziz. Betul? Hadis aziz. Hadis aziz ni ialah hadis yang ada 2 orang sahabat yang meriwayatkannya. Contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Diriwayatkan pada Anas bin Malik dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Anas bin Malik terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat Abu Hurairah terdapat dalam Sahih Bukhari. Dari situ baru ada sanad ke bawahnya 2. Yang penting awalnya 2. Itu fokus pada 2. Kerana kita bukan nak bincangkan mustalah, kita nak fahamkan konsep asalnya. Tengok pada asal sanad. Jadi namanya hadis aziz. Hadis aziz ni, kenapa nama aziz? Sebab jarang ada. Hampir semua ulama tulis letakkan bawakan contoh ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan kalau hadis tu diriwayatkan oleh ramai sahabat tapi jumlahnya tidak memuaskan, tak terlalu ramai, dinamakan sebagai hadis masyhur. Hadis masyhur. Hadis masyhur. Seperti hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'a. Allah tak cabut ilmu tu serentak. Macam tu je, tiba-tiba ilmu orang alim ramai, tiba-tiba ilmu tersebar, tiba-tiba hilang ilmu. Tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu dengan mematikan ulama.
Hadis ini hadis masyhur, diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Ziyad bin Labid, diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad mereka. Jadi jumlahnya di sini ada 4 orang sahabat Nabi SAW. Pada asalnya anak nak tulis sanad, tapi bila nak tengok papan hitam kecil, kita skip dulu. Kalau sanad ni buat syarah sejarah isnad, dia kena luas kerana nak faham. Jadi di sini tiga hadis ni ulama sepakat ianya sahih. Jadi hadis ahad bukan bererti hadis dhaif. Bukan perbincangan bab dhaif atau hadis diterima tak terima. Ianya hadis sahih. Cuma sanad yang sampai itu macam mana gayanya. Datang daripada seorang sahabat ataupun lebih. Ini perbincangan yang utama. Ada orang kata takrif Ustaz bagi ni takrif yang tak sempurna. Memang tak sempurna, memang tak nak sempurna, takrif mudah faham je. Mudah faham. Kalau takrif sempurna ada syarat-syarat yang lain, tapi kita nak fahamkan ringkas. Manakala hadis yang diriwayatkan oleh jumlah ramai sahabat, jumlah yang tak terhitung pada asalnya, jumlah yang terlalu ramai, tapi ulama tetap hitung kemudian. Ulama hadis tetap cuba kumpulkan. Contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang diriwayatkannya lebih 70 orang. Ada kata 72, 75, ada jumlahnya sampai 70 orang sahabat riwayatkan. Daripada zaman sahabat pun dah 70 orang, kat bawah tu lebih ramai lah. Bukan 70 tu yang ditemukan dalam kitab yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai pada mereka. Ini hadis mutawatir. Okey. Jadi perbincangan mutawatir dan ahad bukan untuk menolak ataupun menerima hadis, tapi untuk mengetahui bagaimana bentuk sanad tu sampai kepada kita. Jalan sampai kepada hadis tu sampai kepada kita macam mana bentuknya. Walaupun hadis mutawatir ianya lebih meyakinkan, maksudnya menambahkan lagi keyakinan, namun dia tidak menafikan hadis ahad yang sahih. Nak buat contoh lepas, nak ulang balik ni, contoh yang lepas. Kalau contoh, anda dapat berita daripada AT bahawa Baitul Salam cuti daripada 1 Mei sampai 8 Mei. Betul? Betul Okey, maklumat ni cukup Abu Talha beritahu seorang, sahih tak sahih berita ni? Sahih. Jumpa tengah jalan Abu Talha beritahu, atau Syahir beritahu, atau Abang Rashid beritahu, atau siapa saja kita jumpa seorang yang duduk dalam majlis yang tahu. Sahih tak berita? Sahih selagi orangnya betul. Jadi orangnya thiqah, orangnya thiqah dari ilmunya, dari segi agamanya, dari segi dhabitnya. Dan yang kedua, dia hadir dalam majlis, dia sanadnya bersambung, dia dengar sendiri. Sahih berita tersebut. Okay. Namun kadang-kadang berita yang sama orang lain tak beritahu juga. Jumpa dengan Anwar, nak beritahu Baitul Salam cuti 1 hingga 5, 1 hingga 8 cuti ya. Okey, noted. Jumpa lagi dengan Syarul, 1 hingga 8 cuti ya. Noted. Jumpa lagi dengan Syahir, beritahu lagi. Noted. Banyak beritahu. Artinya awal-awal lagi kita dah yakin dah berita betul. Tapi bila ramai sangat beritahu, dia menambahkan kekuatan berita tersebut. Menambahkan kekuatan berita tidak menafikan kesahihan berita yang asal. Sebab tu syarat kita bincang masalah hadis dan ilmu jarh wa ta'dil untuk memastikan kesahihan hadis. Ilmu kalam membayangkan satu perkara yang lain. Mereka kata hadis yang kalau tak ramai beritahu, dia jadi macam tak sahih, tak diterima dalam ilmu akidah. Inilah dia persoalan utama yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, yang perlu kita ingatkan. Di situ tempatnya. Okey, kita tengok Syekh apa Syekh sebut. Syekh radhiyallahu anhu ingin menunjukkan penolakan terhadap golongan Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah yang mengatakan hadis terbahagi kepada 2 bahagian, mutawatir dan ahad. Kenapa? Kita kata mutawatir dan ahad ini adalah pembahagian daripada golongan ini, golongan ahli bid'ah dimaksudkan, kerana mereka lah yang memulakannya. Ahli sunnah tidak terima pada peringkat awal pembahagian tersebut. Kemudian pada zaman Khatib Al-Baghdadi, beliau memasukkan perbincangan ini dalam kitab Al-Kifayah.
hanya perbincangan yang ke-20 lebih. Ini bukan yang ke-20 lebih, 27 tak silap ana betul lupa lagi nak check semula minggu lepas kata nak share. Lepas tu begitu saja disebutkan, maknanya pernah disebutkan tentang pelbagai hadis sampailah pada zaman Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Nukat, beliau masukkan ini perbincangan yang awal, menyebabkan penulis selepasnya suka dengan cara pembahagian Ibn Hajar, bukan kerana mutawatir ahad saja, tapi kerana pembahagian secara umum. Maka dari susunan hadis mustalah kitab mutaakhirin kembali kepada pembahagian Ibn Hajar, maka jadi terkenallah hadis jadi terkenal pembahagian mutawatir dan ahad. Namun ahlul hadis secara keseluruhannya susun hadis mutawatir ahad dalam kitab mustalah bukan untuk menolak hadis ahad. Beza konteks daripada ahlul kalam. Okey. Terus, sekalipun mutawatir qat'i dari segi sanad. Ni apa? Kaul golongan di atas ni. Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Rafidah dan ahli kalam secara umum. Okey. Sebelum anda baca, kita buat dulu. Dalam agama ni ada beberapa dalil kita ambil. Okey, kita fokuskan pada bab ma'rifatullah, supaya kita khilaf kita bukan pada masalah fiqh, masalah kitab. Kita sekarang bincang dalam masalah sifat Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kenal Allah dari mana sumbernya? Bab ma'rifatullah. Yang dua warna tadi, yang mana satu? Yang ni. Okey. Oh, yang kat sini. Okey, terima kasih. Okey, kita nak kenal Allah. Ma'rifatullah. Cukup besar ke tak usah? Adik. Okey. Ma'rifatullah. Dari mana sumber kita nak kenal Allah? Pertama, Al-Quran, betul? Okey. Kedua, As-Sunnah. Dari sunnah Nabi SAW. Ketiga, ijma' sahabah, ijma' salaf. Bolehlah ijma' salaf atau ijma' sahabah. Ijma' salaf, kerana salaf yang pertama adalah sahabat. Keempat, dari mana lagi? Inilah sumber yang maksum, tiga ni. Kalau tiga ni dah sebut, mana kita kata maksum, confirm betul. Takkan Quran salah, takkan Nabi salah. Yang kedua, ijma'. Kalau dah sepakat zaman Nabi, zaman sahabat faham begitu, takkan salah. Dan ada dua sumber sokongan. Apa dia? Jalan nak kenal Allah melalui akal. Kelima, melalui fitrah. Dua ni adalah dalil sokongan. Apa dia sokongan? Akal dia tak bebas, fitrah dia tak bebas. Kerana fitrah ni diganggu oleh syaitan. Fashtalathum syayatin. Lahir semua orang lahir dengan keadaan fitrah kenal Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah dia lahir dalam keluarga Yahudi, mak bapak dia jadikan dia faham dengan fitrah dia, berubah jadi fitrah ditutup kufur, ditutup cover oleh Yahudi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Sama bapak dia mak bapak dia jadikan dia Yahudi, jadikan dia Nasrani atau jadikan dia Majusi. Al-Nabi tak kata yu aslimanihi, tak jadikan mereka berdua, tidak menjadikan mereka Islam, tak. Islam tu adalah fitrah. Okey, ni ialah dalil sokongan. Dia tidak maksum. Ini tidak maksum. Kata kalau kita kata maksum, kita maksumah. Ni ghairu maksumah. Dia tidak maksum. Apa ahli sunnah kata? Kelima-lima dalil ni, jalan kenal Allah Subhanahu wa taala, kita boleh kata dalil ini saja, tapi ini sokongan. Kelima-lima ni tidak bertentangan satu sama lain. Takkan bertentangan ayat Quran dengan ayat yang lain. Ayat Quran takkan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang
yang lain. Al-Quran juga tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi tidak bertentangan antara satu sama lain. Ijma' salaf, confirm lah, tak bertentangan lah. Tak bertentangan. Kalau masalah yang mereka khilafkan, kalau ada salaf khilafkan, kita kata masalah khilaf. Ada masalah khilaf. Tapi bab akidah setelah kajian dibuat, masalah khilaf di kalangan sahabat berkaitan akidah hanya sedikit dan tidak boleh dikiaskan. Masalah khilaf itu sendiri pun diketahui yang mana qaul yang rajih. Jadi tak ada masalah. Hampir kata tiga ni sumber yang maksum. Ketiga, akal. Sumber akal adalah sumber yang tidak maksum. Dan kaedah isbatkan sifat Allah dan sebagainya hanya tidak ada qiyas. Yang ada hanya qiyasul aula. Betul? Qiyas sama ada qiyas mantiqi, qiyas mantiq, gunakan formula, tak boleh pakai qiyasul mantiq, tidak boleh juga qiyasul, tak boleh juga menggunakan qiyasul fuqaha, tak boleh gunakan qiyas kaedah fuqaha, iaitu menggunakan illah. Kerana illah ni berdasarkan pada persamaan antara satu illah dengan illah yang lain. Kerana Allah laisa kamitslihi syai', tidak boleh gunakan qiyas illah. Jelas? Bab ni kalau siapa belajar akal, kita ada dua qiyas. Satu qiyas illah. Qiyas illah yang dinamakan sebagai qiyas fuqaha. Orang faqih, ulama fiqah kata sebagaimana al-khamar yang nama kepada minuman anggur yang diperap, iaitu arak zaman Nabi SAW yang dibuat pada anggur, memabukkan, al-khamar. Begitu juga semua jenis buah-buahan, air buah-buahan atau bukan buah-buahan yang memabukkan, kias pada hukum yang asal. Sebab apa? Ilahnya sama, iaitu memabukkan. Semua yang memabukkan banyaknya, sedikitnya adalah haram. Yang kita mana kias? Dia berikan kias. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu yang boleh dikiaskan. Begitu juga tak boleh guna kias golongan mantik, ahli mantik. Mantik dibuat formula. Gunakan formula daripada mana? Daripada kajian menyeluruh terhadap suatu perkara, kemudian diletakkan formula. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita mana tahu ilmu tentang Allah menyeluruh sehingga kita letakkan formula. Kaedah formula tak boleh pakai. Kaedah menyamakan satu perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak boleh pakai. Yang tinggal hanya qiyasul aula. Qiyasul aula apa? Kita panggil qiyasul aula. Apa itu qiyasul aula? Segala kesempurnaan yang sabit pada makhluk, yang kesempurnaan yang mutlak, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuknya. Contoh ilmu. Ilmu ni dia sempurna yang mutlak. Orang yang berilmu, orang yang tahu sudah pasti lebih bagus daripada yang tak tahu. Kalau sabit, kalau nampak ada orang tu Masya Allah semua benda dia tahu, kita kata kalaulah manusia pun boleh tahu banyak benda, boleh begitu, macam mana dengan Allah yang memberikan ilmu padanya. Kalau orang kuat, kalau orang hebat, apa yang sahaja sifat-sifat yang kita cerita tentang malaikat Jibril sekarang ni, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, semoga Allah antara malam-malam ini, antara malam ini harapkan Lailatul Qadar. Jibril yang begitu hebat, mana satu sayap yang sahaja menutupi bumi dan menutupi bumi, dia ada 600 sayap. Ceritalah tentang Jibril hebatnya sekalipun, kita itu baru Jibril, bagaimana Tuhan yang menciptakannya. Dan itu kaedah qiyas yang ada, bukan menyamakan tapi qiyasul aula. Ketika menemukan mana-mana kesempurnaan yang ada pada makhluk yang secara mutlak, kita kiaskan kesempurnaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Iaitu kita tak ada kata apa, kita mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna. Sifat ilmu, sifat mendengar, sifat apa saja sifat kesempurnaan, kita Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna. Itu saja kias yang kita mampu buat. Dan segala kaedah yang boleh menegaskan atau menyokong Al-Quran dan Sunnah ijma' salaf, itulah kerja akal kita. Qiyasul aula untuk menegaskan Al-Quran, Sunnah, ijma', dia tak bertentangan. Fitrah, kita semua tahu bahawa fitrah manusia
tak ada isi kandungan Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah. Tidak ada hadis Nabi SAW dan ajaran dan kandungannya yang bertentangan dengan fitrah. Ulama salaf takkan ijma' ijma' terhadap suatu perkara yang bertentangan dengan fitrah. Dan akal yang sehat takkan mengikrarkan perkara yang berlanggar dengan fitrah. Jadi asal ahli sunnah kata apa? Bila belajar dalam tauhid, kita kata asal semua orang berasal fitrah, dan antara fitrahnya adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Fitrah ini wujud pada seluruh manusia. Fitrah inginkan Tuhan, tahu bahawa dunia ini mesti ada Tuhan yang menciptakannya. Ada pada seluruh manusia, kecuali orang yang fitrahnya tertukar. Duduk dalam keluarga etis, tengok-tengok mak dia kata tak boleh percaya kecuali kalau you nampak. Tak percaya kalau you nampak, you dengar baru percaya. Lama-lama hati kecil dia, mana fitrah asal dia yakin dengan kewujudan Tuhan. Tapi di hari-hari orang bagikan formula Allah tu tak boleh isbatkan Tuhan tu wujud selagi kamu tak nampak dia. Last sekali dia termakan dengan idea tersebut. Fitrah yang tak kenal Allah dengan sebenar. Ada dah kenal Allah, tahu Allah wujud, tahu Tuhan tu ada, tapi tak kenal mana Tuhan, pergi jadi sembah patung, sembah batu, sembah apa. Ni semua yang fitrah yang lari. Sebab tu Islam, kalau orang tu lahir dalam keadaan Islam, agama Islam, dan dia tak murtad, fitrah yang asal diiktiraf. Tak perlu bila dia balik perlu mengucap la ilaha illallah lagi. Tak perlu dah. Cukup kita suruh dia untuk solat. Solat. Sebab apa? Fitrah tak berubah. Tapi kalau orang tu dia dah pergi kepada, jelas dia beragama-agama Yahudi, beragama dengan agama Nasrani, agama Majusi, pergi keluar dari Islam, jadi agama etis sebagainya, mereka yang dah jelas mereka dah keluar ke fitrah, tinggalkan agama Islam, fitrah asal, mereka perlu mengucap semula kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau budak-budak Islam, budak-budak Islam bila balik, jangan pula engkau mengucap, kau dah balik mengucap. Tak perlu. Sebab fitrahnya masih asal. Inilah dia dikatakan sebagai awal wajib al mukallaf adalah syahadatu an la ilaha illallah. Perkara yang paling wajib. Okey, ini secara umum kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum nak tengok cara bila zaman sekarang, Syekh Muhammad bin Wahab bila beliau nak buat susunan untuk pendidikan di Arab Saudi, beliau perkenalkan usul salasah, kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama dan sebagainya. Ini semua berasaskan kepada susunan ini. Mana kenal Allah dengan dalil, kenal Nabi Muhammad dengan dalil, kenal agama dengan dalil. Dalil lah yang pertama, kenal agama dengan dalil. Mana kembalikan pada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salafus Salih. Ini susunannya. Okey. Kat sini jelas? Ya saya. Segala yang mengisbatkan kesempurnaan Allah namanya qiyasul aula. Tak kira bab asma, sifat, atau bab rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau hatta bab uluhiyah. Uluhiyah kita bukan kata ada boleh uluhiyah yang lain. Maksudnya kita buat contoh. Kalaulah kita bekerja dengan tokey satu, tapi kita pergi minta gaji dengan tokey yang lain, kita buat contoh. Kita selalu buat juga contoh kan. Orang tu kerja kat kedai dobi. Kerja dengan kedai dobi, dia buat untuk kedai dobi. Okey. Sampai masa hujung bulan pergi minta dengan paminyak gaji. Itu keadaan kita buat. Orang yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala atau beramal dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suruh pada dia, kemudian dia pergi nak minta pahala dengan Allah. Mana tak kira dah bab rububiyah, bab uluhiyah, asma sifat dan sebagainya. Kita boleh guna bab qiyasul aula untuk memahamkan, bukan untuk mengasaskan. Tak, dia untuk memahamkan isi kandungan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salafus Salih. Boleh? InsyaAllah. Jadi qiyasul aula diguna pakai untuk memudahkan, untuk menguatkan, untuk fahamkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dan akal juga bebas untuk memikirkan cara macam mana untuk perkenalkan orang terhadap Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Fitrah juga
Fitrah juga. Semua kandungan ni takkan bertentangan dengan fitrah. Fitrah yang perlu kita tegaskan, satu naluri yang perlu kita kata betul adalah yang bersesuaian Al-Quran, Sunnah dan ijma' salafus salih. Okey. Jelas ini? Ada lagi soalan sebelum kita pindah kepada kaedah ilmu kalam atau kaedah Okey. Kaedah apa? Kesemantik. Ya. Okey. Respon. Okey, faham dulu. Jazakallah khair. Dakwaan mengatakan kiasuk kaedah kalam yang sinilah, kaedah kalam yang mengatakan bahawa kaedah mereka berasal Quran Sunnah sebagainya. Okey. Kita tengok satu persatu. Apa ni tadi kaedah muamalah ahli sunnah wal jamaah terhadap dalil-dalil. Dari mana mereka ambil akidah mereka? Daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada ijma' salafus salih, dan mereka juga membuktikannya melalui akal dan melalui fitrah. Dan mereka kata kesemuanya tidak bertentangan antara satu sama lain. Tak ada satu dalil pun yang bertentangan kat sini. Yang bertentangan ada kat sini. Sebab apa? Dia tak maksum. Mungkin akal bertentangan dengan Al-Quran dia rasa. Akal ni yang perlu dibetulkan. Mungkin dia rasa naluri saya rasa tak sedap. Rasa macam tak boleh terima dengan nafsu ni. Dia yang perlu dibersihkan. Betul ghair maksum. Tiga ni maksum. Mana terpelihara. Okey? Okey. Okey, ana sini tahulah ahli sunnah punya kaedah. Sini. Kaedah yang dibuat oleh ahli kalam yang kita belajar sekarang ni berkaitan dengan sunnah. Hadis dia tak cerita hadis sahih ke tak sahih. Ahli kalam tak kenal mana sahih tak sahih. Tak kenal. Yang mereka kenal hadis ni mutawatir ke ahad. Ini yang kita bincangkan. Anak kena buat macam ni takut orang ambil gambar, ustaz mengajar sesat pula. Harap kita mutawatir dan ahad. Ini yang kita belajar sekarang. Yang ni sahabat beritahu ramai-ramai. Yang ni hanya 2-3 orang sahabat beritahu. Atau 4 orang, 5 orang yang belum meyakinkan mereka. Kita ahli sunnah, seorang pun beritahu. Cukuplah hadis Umar kata innamal a'malu binniyat. Cukuplah. Siapa saja beritahu di kalangan sahabat Nabi kalau sanadnya sahih kita terima. Tapi mereka syaratkan, mereka buat 2, mutawatir ahad. Nak bab akidah ni, bab akidah mesti hadis mutawatir, mesti ramai. Mungkin kalau perlu kepada buat nak fahamkan lagi kita akan syarahkan kemudian. Okey. Al-Quran. Sekarang hadis ada 2 mereka kata. Hadis ahad dalam akidah diterima atau tidak? Tidak. Ini kaedah ahli kalam. Betul ya, ahli kalam. Hadis ahad. Okey, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kedua sunnah, kebanyakan hadis mutawatir ke ahad? Ahad, hampir keseluruhannya. Hadis mutawatir sangat sedikit. Apatah lagi bab akidah. Okey. Apa dia hadis mutawatir yang berkaitan akidah? Sampai sekarang ditanyakan kepada ahli kalam, tolong keluarkan hadis mutawatir bab akidah. Mereka tak temukan mutawatir lafzi, mereka temukan mutawatir maknawi dan kita sepakat. Betul. Apa saja kalau ada contoh hadis berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan kewujudan hari kiamat dan sebagainya, tak ada masalah. Itu mutawatir maknawi secara umum. Okey. Jadi ada yang tinggal hadis mutawatir. Quran datang pada sampai pada kita mutawatir ke tidak? Mutawatir, betul? Mana ada Al-Quran tak mutawatir? Semua ayat Quran mutawatir sampai pada kita. Tapi mereka buat kaedah lain. Tambah kaedah. Mereka bagi 2 kaedah. Mereka kata Quran ni mutawatir. Bukan mutawatir artinya qat'i, confirm betul.
Tapi dia kata qat'i ada dua dia kata. Satu qat'iyatul thubut. Yang kedua qat'iyatu dalalah. Quran 100% apa yang datang tu betul. Tapi kena tahu, yang kata sahih betul-betul itu, yang qat'i adalah kita tahu Quran ni datang daripada Allah, datang daripada Nabi SAW. Datang daripada Allah pun ada masalah dah. Quran kalam nafsi kalam. Tapi masalah kat situ dah. Tapi kita kata bagilah perisian lah. Ada. Mana qat'iyatu subut sabit daripada Allah. Itu pun masalah. Dia kata ada yang kalam nafsi, ada kata Quran ni makhluk dan sebagainya. Alih kalam punya kerja ni. Mana yang ni satu. Manakala dalalah dia kata yang ni tak ayat, tapi konten dalam Al-Quran, makna zahir Quran tu tidak qat'i. Apa tidak qat'i? Konten dia berkemungkinan bertentangan dengan kebenaran. Jadi ada ayat-ayat tertentu konten Al-Quran itu bertentangan dengan kebenaran. Nanti kita bincang kebenaran tu apa yang mereka masukkan. Bertentangan dengan kebenaran. Jadi apa perlu buat? Ayat ini sama ada dibekukan maknanya, artinya tak ada makna, atas alasan serahkan pada Allah maknanya. Kita baca lafaz ni saja. Lafaz ni yang qat'iyah tersebut, maknanya stop. Dia kata inilah cara salaf dulu. Salaf boleh baca Quran sampai pada ayat-ayat yang bertentangan dengan kebenaran, zahirnya bertentangan, stop, bekukan. Inilah nama dia tafwid. Dan mereka nisbahkan kalam ini kepada salafus salih. Mana pandangan ini kepada salafus salih? Pandangan yang dusta terhadap salafus salih. Salafus salih tak faham makna ayat tersebut, atau tak berani bagi makna. Malah nak bayangkan makna pun tak boleh. Macam-macam lah. Yang kedua, qat'iyatud dalalah. Qat'iyatud dalalah. Okey. Kita pecah mana bab qat'iyatud dalalah yang ni. Okey, kita kalau nak lebih cantik lagi, nak padam sikit, betulkan balik. Untuk kita faham. Tak, jangan sebut qat'i dulu. Sebut as-thubut. Tengok pada dua segi. Pertama, tengok sabit atau tidak kalam tu daripada Allah. Yang kedua berkaitan dengan ad-dalalah. Untuk subut, confirm dia sabit, qat'i. Tapi untuk dalalah, untuk konten dia ada dua. Satu qat'i, yang kedua ghaira qat'i, tidak qat'i. Qat'i ni apa? Confirm betul. Tak ada siapa yang bantah sini kecuali Mu'tazilah dan sebagainya yang mereka tak terima ayat-ayat tertentu. Okey. Jadi yang ni lepas. Mana subut, artinya lafaz Quran tak ada siapa yang tolak. Saya tak terimalah bismillah, macam tak kena pula ayat saya. Ar-Rahman 'ala arsyistawa. Ayat Quran kami tak nak baca ayat ni. Tak ada orang kata macam tu. Semua orang Islam terima. Kecuali kat Jahmiyah ni, Amr bin Ubaid, dia jumpa ayat tabbat yada abi lahab wa tab, dia kata aku kalau boleh aku kikis ayat ni daripada Quran. Dia geram. Wa kallamallahu Musa takliman, kita kalau boleh aku padam ayat ni. Itu biarkan dia, itu yang melampau lah. Okey, tinggal bab dalalah. Konten ada yang tidak qat'i, kata mereka. Kat mana tak qat'i? Bila zahirnya bertentangan dengan kebenaran. Apa kebenarannya mereka maksudkan? Tengok pada sunnah. Sunnah Nabi mutawatir terima, ahad tak terima. Okey. Jadi sekarang ni nak kenal Allah ni, melalui ni kita tak jumpa lagi. Tak jumpa betul-betul lagi jalan yang maksum, yang qat'i. Melalui hadis pun belum tentu, kerana dia minta hari ahad kita tak temukan. Ijma' salaf, memang mereka kata tak ada ijma' salaf. Sebab salaf mereka tidak ijma'kan apa-apa. Salaf tak faham makna ayat, terutama ayat mutasyabihat, tak faham makna atau serahkan makna. Ijma' dulu, salaf dulu tidak bagi makna. Tak adalah ijma'. Ketika mereka bincangkan bab lah. Tapi kalau mereka bab ketika mereka nak debat nanti,
Kita kata, oh memang sampai pada mereka tak boleh tak boleh nak lari dah. Ketika mana istiwa, bila istiwa jumpa perkataan sahabat kata mana istawa adalah ala wartafa'a sa'uda istaqarra. Ni memang tak lari lah. Memang jumpa kat kalam salaf bagikan makna istiwa. Mereka kata, oh, dia kata salaf tak bagi makna. Sampai pada ayat Al-Quran ini, tengok pada tafsir ulama salaf, inilah ulama tafsir. Irtaf'ala, meninggi, irtafa'a, tinggi, sa'uda, naik, istaqarra, berada di atas, mana semua ala lah. Istaqarra ala, sa'uda ala semua. Semua ni, mereka kata, oh, maksudnya lain. Oh, ala meninggi ni, oh tak, maksudnya lain. Artinya ala wartafa'a ni maksudnya ala wartafa'a yang tak ada kaitan dengan zat Allah. Ianya berkaitan bahawa Allah tu uluwul makanah, bukan uluwul makan. Kita kata, siapa kata uluwul makan? Uluwul makan kamu yang cakap. Uluwul makanah, kita pun isbatkan. Tapi Allah, ketika Allah cerita berkaitan dengan ulu, Allah tu tinggi, uluwul mutlak yang Allah sebut, istilah kita kata istilah istawa, terima atau tidak. Jadi perbincangan kita lebih pada salaf bagikan makna, kita bagi makna. Ayat yang anda anggap mutasyabihat yang paling besar, kata salaf tak bagi makna. Sekarang jawab, salaf tafsirkan ke atau tidak? Tafsirkan. Tapi kita tak nak gaduh buat ini. Kita biar dulu. Dan bagi mereka tidak ada ijma' salaf. Ijma' salaf hanya pada ayat ghairi mutasyabihat dan sebagainya. Ijma' salaf pada manakala berkaitan dengan ayat yang mereka kata mutasyabihat, yang ayat sifat, tidak ada ijma' pada mereka. Kita kata tu ijma' salaf. Kalau kata, kita jawab, kalau ijma' salaf, tolong datangkan mana-mana ayat Quran atau hadis, ayat Quran atau hadis atau kalam salaf yang menyatakan bahawa Allah itu mustahil di atas atau Allah tidak bertempat. Kita tak terima bertempat, tapi formula tu datang dari mana? Saya ambil contoh, ayat Allah tidak bertempat. Ada ke ayat Quran? Tak ada. Ada dalam hadis Nabi? Tak ada. Ayat Quran, amintum man fis sama pun adalah Allah ke atas. Hadis Nabi, hadis jariyah, aina Allah, dengan hadis berapa banyak Allah turunkan Quran, Isra Mi'raj, semua ada. Habis kat mana? Ijma' salaf, confirm lah kalam Sayyidina Umar kan. Siapa tengok SSFB anak keluarkan asar-asar kalam daripada bermula dari Abu Bakar. Kalau Nabi bila Umar tengah menangis tak terima kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad akan mati. Siapa yang sembah Allah, Allah itu Allah yang di atas langit itu kekal. Masih ada. Ini semua asar daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman, daripada Ali, daripada Ummu Salamah, daripada sahabat itu semua. Sampai masa nanti kita akan buntahkan. Kita akan buktikan sampai masa kita akan ada bab tertentu. Ijma', okey. Tinggal kat mana? Kaedah kalam, akal. Akal ada dua. Satu akal yang ada pada semua orang. Mana akal yang kita panggil akal mutlak, yang semua orang faham? Belum. Dia mesti akal berdasarkan kepada falsafah atau kita ilmu mantik. Bukan mutlak, kaedah mantiqiyah. Akal yang mantik ataupun kurungannya ahlul kalam, al-kalamiyah. Kaedah-kaedah al-kalamiyah. Hanya kaedah ilmu kalam ini saja. Terima. Kaedah ni ada banyak, kita bincangkan kemudian. Fitrah kat mana? Langsung tak ada. Sebab tu mereka tidak menerima, tidak terima bahawa bab Allah itu wujud secara fitrah tak dikira tauhid. Dikira itu Lepas tu mereka kata kewajipan yang pertama terhadap umat, awal wajib al-mukallaf adalah perkenalkan bahawa Allah tu wujud. Jahmiyah kata cukup. Macam mana perkenalkan? Cukup dia tahu Allah tu yang menciptakan alam, kenal Allah, dah beriman. Dia kewajipan pertama. Kata yang kata tak, bukan sekat kenal Allah, tapi dia kena tasdik, benarkan, menerima, yakin dengan inilah takrif iman yang kita belajar. Jadi awal wajib al-mukallaf, mereka kata mesti dengan perkenalkan mereka semula kepada Allah tu wujud.
Ahli Sunnah kata fitrah tu ada pada semua orang. Cuma perlu diperkenalkan bagi orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran etis, baru kita perkenalkan. Bukan tak ada perbincangan, ada perbincangan tentang isbatkan kewujudan Allah. Tapi bukan jadi awal wajib al-mukallaf. Benda tu dah ada kat fitrah. Tak perlu kita pergi belajar isbatkan Allah tu wujud dengan detail sampai lama-lama tu Allah wujud, kita wujud. Nah, benda fitrah, orang dah faham dah. Tinggal ajak mereka, kalau orang Islam, ajak mereka dirikan solat 5 waktu. Kalau dia non-Muslim, ajakkan dia ucap kalimah la ilaha illallah. Inilah dia ajaran Islam. Tak perlu bincangkan, semua orang perlu tahu kaedah ni. Kewujudan ni ada dua, gini. Dan satu besar. Betul, bukan kita salah. Tapi bermula daripada sini. Bermula daripada kaedah kalamiah itu saja. Pada asalnya, kenapa mereka begitu? Sebab mereka kata, mereka nak debat dengan etis. Tujuan Ummul Kalam nak debat dengan etis, maka kena cari satu kefahaman yang asas, yang disetujui, yang disepakati bersama, iaitu yang tak melibatkan Al-Quran, tak melibatkan sunnah, tak melibatkan kalam ulama, itu salafus salih. Yang tidak melibatkan fitrah atau naluri masing-masing, kita gunakan logik untuk lawan asalnya. Akhirnya kaedah ini, apa yang terjadi di hujung natijah hasil ilmu kalam, mereka jadikan ini sebagai dipanggil qawati' al-aqliyah. Akhir sekali, inilah dia ilmu kalam, qawati' al-aqliyah, artinya hukum akal yang qat'i. Hukum akal yang qat'i, sini saja. Mana fitrah tak dilawan dengan dia. Ijma' salafus salih, kalam salafus salih. Kalau mula sini senang. Al-Quran kalau sesuai dengan ini, dia jadi betul, qat'i. Kalau tak sesuai dengan kaedah akal ni, contoh kita ambil kaedah Allah tak bertempat, contoh. Okey, tengok ayat Quran. Quran cakap apa pun, okey, lafaz dia wajib terimalah, sebab dia tahu Allah tu, kalamullah tu terpelihara sampai hari akhirat. Makna dia, kalau tak sesuai dengan kaedah yang kami letak, dia tak jadi qat'i. Dia ni kena sama bukukan makna atau takwilkan. Kalau sesuai, qat'i jadinya. Qat'i. Okay. Kenapa? Sebab mereka kata qat'i. Qat'i inilah yang menjadi asas perbincangan. Hadis, kalau datang hadis Nabi, bab ni, okey, boleh ditolak dengan ahad. Okey, ahad tak terima, tolak habislah. Kalau ada mutawatir, dan sampai sekarang tak jumpalah. Kalau ada mutawatir sekalipun, kalau bertentangan dengan ini, dia perlu ditakwilkan. Sama macam kaedah Al-Quranul Karim. Yang penting tak boleh bertentangan dengan ini. Ijma' salaf tak ada pun. Ada pada bab lain. Kalau bertentangan, dia kena ikut sini. Salaf tak maksudkan begitu. Jadi kalau Al-Quran pun ditakwilkan, kalau mereka nak bincang, kalau mereka tak tolak, mereka akan bincang dengan kaedah takwil. Quran ditakwilkan, hadis ditakwilkan, kalam salaf ditakwilkan, asalkan sesuai dengan ini. Asalkan sesuai dengan ini. Nampak di sini? Okey. Baru kita baca apa yang Ibn Abi sebut. Muka surat berapa? Tolong hilang dah muka surat. Ya? 1443. Okey. 44. Okey. Okey, kita tengok 43. Sekalipun mutawatir, okey, yang mengatakan hadis terbahagi kepada mutawatir dan ahad. Sekalipun mutawatir qat'i dari segi sanad, maksudnya sama ada Al-Quran ataupun hadis, kalau mutawatir dari segi sanad, tetapi ia tidak qat'i dari segi dilalah. Tapi dilalah dia tak qat'i. Belum boleh terima 100%, tak maksum ni Al-Quran dan hadis. Walaupun sahih, qat'i sanad artinya betul, Quran ni kalamullah tepat, atau sunnah, yang mana dia kata qat'i betul sekalipun mutawatir, selain qat'i, tapi maknanya belum tentu mutawatir. Ini kalah ialah mereka letak. Kenapa? Kerana dalil lafzi tidak memberi makna yakin. Sebab makna lafaz Quran tu tidak memberi makna yang meyakinkan. Sebab yang meyakinkan mereka hanya kaedah akal kalamiah.
Kaedah ni pula sesama mereka bergaduh mana satu kata kemudianlah ni wujud macam-macam mazhab kat sini lah. Mazhab yang kata terima semua sifat tak boleh terima sebahagian sifat, terima di sinilah pecahnya dia. Semua mazhab yang ada ni kat situ. Tapi kat sini saya nak fahamkan kat mana ilmu kalam tu. Ini. Okay. Oleh itu mereka tidak menerima pakai dilalah Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata hadis ahad tidak menghasilkan ilmu. Hadis ahad tak meyakinkan. Walaupun sahih, walaupun Bukhari, walaupun Muslim, walaupun Bukhari, tidak meyakinkan. Tidak boleh digunakan pakai ia tidak boleh digunakan sebagai hujah dari segi sanad juga matannya. Okey, kalau hadis ahad, sanad pun tak boleh pakai, matan pun tak boleh pakai kalau hadis ahad. Mereka telah menuntut jalan ke atas menutup. Tengok pada asal, teks asal. Ahalun nas an qadaya wahmiyah. Okey, jawab. Fasaddu 'ala al-qulubi ma'rifatur rabbi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Mereka tutup, bukan menuntut tu, menutup. Tukar situ. Mungkin yang type. Salah typo. Mereka telah menutup jalan ke atas hati untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya melalui saluran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ma'rifatullah, nak kenal Allah ni kat mana pergi? Al-Kalam kata, ini saja jalan yang ada. Ikut Nabi, ahad tak boleh jumpa, mutawatir pun tidak ada. Maka nak kenal Allah tak boleh lewat sini. Ini pangkah hakikatnya. Tadi bukan kalam saya tulis ni hanya sekadar untuk fahamkan kalam Syekh. Dan semua sebab tu salafus salih menentang ilmu kalam tu sendiri, bukan menentang aqwal dalamnya. Ilmu tu sendiri mereka tentang, mereka nampak ini dia punya hakikat. Mereka telah menutup jalan ke atas hati untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya melalui saluran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak dikenal Allah, tapi saluran Nabi ni tutup habis. Tak ada. Hadis ahad tak diterima, hadis mutawatir tak jumpa. Hadis mutawatir tak jumpa. Mereka telah mengalihkan orang ramai kepada sangkaan dan muqaddimah khayaliyah. Syekh kata bukan qawati' qatliyah. Namanya, Syekh kata apa? Bahasa Arab. Ahalun nas ala qadaya wahmiyah wa muqaddimatin khayaliyah. Syekh kata ini mereka dah bawa manusia kepada muqaddimatin khayaliyah. Asas-asas khayalan mereka. Allah wajib begini, mustahil Allah begini. Dia buat kaedah ikut khayalan dia, dia fikir-fikir, dia buat mukadimah macam tu. Siapa kata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah? Artinya mereka mengatakan Allah itu berjuzuk-juzuk. Dia mukaddimah tadi. Dia mewajibkan kalau kata Allah berwajah sebagaimana Al-Quran sebut, macam mana Nabi sebut, artinya kamu mengatakan Allah berjuzuk-juzuk. Mukaddimah ni jangan tukar. Kamu wajib kalau kata Allah ada wajah mesti berjuzuk-juzuk. Maksudnya Allah ada bahagian-bahagiannya, ada anggota. Tak, yang ni pasti confirm. Siapa kata Allah ada wajah mesti berjuzuk. Kita kata siapa kata macam tu? Tak, mesti kamu kata macam tu. Lepas tu khilaf dia pula. Juzuk-juzuk tu macam mana? Apa hukum mengatakan Allah berjuzuk? Dia mula. Kat situ mukadimah dia wajib kita kata. Kalau Allah ada wajah mesti Allah ada anggota. Mesti Allah ni mesti samakan Allah makhluk. Lepas tu baru cerita. Ilmu kalam seterusnya akan bincang. Apa hukum kata Allah ada juzuk? Ni bincang. Jenis juzuk macam mana yang boleh, juzuk mana yang kata yang tak boleh. Apa maksud perbincangan ilmu kalam kepada semua benda yang tidak dibincangkan oleh salafus salih. Nampak? Tapi kalau bab terima, kalau mereka nak terima, mereka bijak. Katalah mazhab yang terima Allah tu mendengar.
Allah mendengar. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Bijak tak? Kita kata sama juga makhluk mendengar. Tak boleh. Yang ni tak boleh samakan. Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tak sama dengan makhluk. Kita kata Allah ada wajah, wajah Allah tak sama dengan makhluk. Oh, tak boleh. Yang ni mesti menjuzukkan Allah. Siapa kata? Kami, otak kami tak boleh bayangkan wajah mesti muka yang ada pada makhluk. Itulah dia. Mula. Kita kata Mu'tazilah, kami tak boleh bayangkan mendengar kecuali pendengarannya ada pada makhluk. Sebab Mu'tazilah dia tak terima sifat. Betul bergaduh kat situ. Sebab tu bagi yang belajar tauhid melalui ilmu kalam, mereka akan merasakan bahawa ilmu tauhid ilmu yang susah, banyak perdebatan, banyak masalah, kena fokus betul-betul, hafal betul-betul kaedah. Kalau tak kamu tak lepas ni, masuk neraka nanti. Ikut salafus salih, mudah. Tauhid semua sekali ada kat fitrah. Cuma kena jaga jangan sampai langgar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk orang awam, orang awam lahir orang Islam fitrah, jaga betul-betul kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada bab rububiyah, uluhiyah atau asma' sifat. Bab rububiyah, jangan sampai sangka ada Tuhan lain yang berkuasa di alam ini kecuali Allah. Yang ada sifat, jangan sangka ada manusia yang mampu melihat perkara ghaib. Jangan sangka sampai ada manusia yang mampu kontrol alam dan sebagainya. Bab rububiyah. Bab uluhiyah, jangan sujud di depan mana-mana manusia. Jangan sembah, meminta pada mana manusia. Ustaz, orang tu orang suci. Dia beribadah pada Allah. Dia memang sempurna. Sesuci-suci manusia takkan suci macam malaikat. Ada manusia yang suci daripada malaikat? Malaikat tak pernah buat dosa. Katalah wali ni sampai tahap malaikat. Malaikat pun kita tak minta dengan dia. Ana selalu buat benda dia kat mana-mana. Kalaulah Jibril yang turun ruh, yang menghidupkan ruh kita, yang turunkan wahyu sehingga ruh kita jadi hidup, kita tak minta ilmu dengan Jibril. Munkar dan Nakir yang azab orang kat kubur, kita tak minta selamat azab kubur daripada Munkar dan Nakir. Itu makhluk suci tu. Dahlah suci, kontrol. Dahlah makhluk suci, tapi dia beri tugas untuk menjalankan kerja-kerja ini. Mikail turunkan hujan, Mikail berikan rezeki, nak minta rezeki, nak solat istisqa, doa kepada Allah. Tak minta dengan Mikail, confirmlah Mikail yang turunkan rezeki, turunkan hujan dan bagi rezeki. Malaikat maut yang cabut nyawa, tak pernah buat dosa. Dalam bab dosa, dalam bab kerja, memang tugasnya cabut nyawa. Kita tak pergi panggil, malaikat maut panjangkan umur aku. Tak. Tiba-tiba datang golongan khayal ni, berkhayal, koyah. Okay. Dia berkoyah, ada makhluk di kalangan manusia, dia disampai ke level wali, tak buat dosa, sampai level, levelnya. Kadang-kadang levelnya lebih tinggi dari malaikat. Hai malaikat, jangan azab dia. Level. Ni koyah pertama. Malaikat makhluk suci. Dia lebih suci daripada malaikat. Kemudian orang-orang ini kontrol alam. Ada wali yang jaga kawasan ini, ada wali begini, ada wali jaga seluruh dunia. Bab rububiyah rosak, bab asma sifat rosak. Kemudian kata ketika ada musibah, minta dengan mereka. Bab uluhiyah habis. Pelajaran ini diajarkan dalam ilmu akidah. Okey, tinggalkan mereka dulu. Sekarang ni jelas? Nampak? Kat mana dia punya kedudukan? Apa yang Syekh maksudkan? Apa yang Syekh maksudkan? Okey. Jadi mereka tutup jalan ma'rifatullah melalui sunnah Nabi, melalui saluran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mereka tidak menerima pakai dalalah Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah. Sebab mutawatir dari segi lafaznya, tapi maknanya tidak qat'i. Mereka berkata hadis ahad tidak menghasilkan ilmu. Hadis ahad ditolak secara keseluruhannya. Ia tidak boleh digunakan sebagai hujah dari segi sanad dan matannya. Kerana mereka dah tolak. Kalau sanadnya pun tak diterima, apatah lagi matan.
Mereka telah menutup jalan ke atas hati untuk mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya melalui saluran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengalihkan orang ramai kepada sangkaan dan muqaddimah khayaliyah, khayalan mereka sendiri, formula yang mereka khayalkan sendiri. Lalu mereka menamakannya sebagai dalil akal yang qat'i dan diyakini, qawati' al-aqliyah. Khayalan-khayalan ini yang dijadikan sebagai kaedah asas qat'i yang takkan salah. Mustahil kalau kamu kata Allah berwajah, mesti kamu kata Allah berjuzuk. Kalau kamu kata Allah Subhanahu berkata-kata dengan hakikat, mesti kamu kata Allah tak qadim. Khayalan begini. Nanti kita bincangkan dari atas mana mereka, dari kat mana mereka akan boleh dapat formula tu. Iaitu yang kita buat daurah ilmu kalam hari tu. Sedangkan sebenarnya dijelaskan sebagai firman Allah Subhanahu taala, ini ayat ni bahasa mudahnya bukan itu. Hayalan mereka itu sama seperti ayat ini, iaitu orang-orang yang ayat Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu wafahu hisabah. Baca ayat. Yang penting orang yang kejar benda ni macam orang yang dahaga kejarkan fata morgana di padang pasir. Dia hayal, dia nampak dari jauh, tengah haus. Manusia ni haus. Kita dahagakan kenal Allah. Semua orang cerita ma'rifatullah. Yang geng menari, joget, yang pergi minta dengan bukit buka, minta dengan wali sana sini pun cerita dengan ma'rifatullah. Geng yang cerita mustahil Allah beristiwa mustahil pun cerita ma'rifatullah. Siapa pun nak kenal Allah, manusia dahaga kenalkan Tuhan, tempat mereka bergantung. Tetapi Syekh kata ayat ini sesuai untuk mereka. Macam orang yang dahaga nampak dari jauh, nampak macam air kat padang pasir, itu fata morgana, sampai pergi kat sana tak jumpa, pergi tak jumpa, last sekali jumpa dengan Allah, mati dalam keadaan tak kenal Allah Subhanahu taala, tak jumpa sumber sebenar. Kat mana sumber air sebenar? Kalau orang ada ilmu, kita sebab kita tak tahu jalan kita kat mana. Tapi kalau Quran Sunnah, Quran beritahu kat sini, tak payah pergi jauh, kat sini ada petunjuk. Kalau ada petunjuk dah, ada jalan dah, tinggal naik kereta. Kereta pun dah ada dah, naik je, masuk. Naik kat kereta ni kita bawa ke tempat air, stesen air atau tempat perigi, selesai. Tapi mereka tak nak, mereka nak ikut apa yang mereka sangkakan, nampak dari jauh. Okey. Oleh kerana faktor masa, kita terus ambil soalan 45. Yang menghairankan ialah mereka mengutamakan dalil akal ke atas dalil nas wahyu. Okay. Yang menghairankan, lepas mereka dah buat kaedah-kaedah yang qat'iyah ini, mereka kata ia lebih utama daripada wahyu, daripada Al-Quranul Karim dan hadis mutawatir. Mula-mula buat khayalan, kemudian dia kata wa minal ajab annahum qaddamuha ala nususil wahyi. Mereka kata apa yang diputuskan melalui kaedah-kaedah ini lebih perlu didahulukan berbanding dengan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, demi kerana dalil akal mereka, mereka mencampakkan nas wahyu, lalu hati mereka terkunci daripada menjadikan nas-nas wahyu sebagai panduan. Mereka tidak dapat mengecapai akal yang sejahtera dan disokong oleh fitrah yang sejahtera dan nas-nas nabawiyah. Last sekali semua tak dapat. Dalil tak pakai, fitrah yang sejahtera pun tak ada, akal yang fitrah, yang mutlak, akal yang Allah ciptakan asal pun tak diterima. Hanya tinggal mereka terikat di kepombong ini. Dan ilmu akidah yang diajarkan hanya di sini. Hanya di sini. Bab rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, hanya tinggal asma' sifat. Asma' sifat, sifat-sifat Allah dalam asma' husna tak ada. Hanya sifat ini je, cukup. Seolah-olah ilmu akidah, ilmu tauhid ini je. Hafal sifat-sifat ni settle. Mereka jadikan itu sebagai asas. Sekiranya mereka menggunakan nas-nas wahyu, nescaya mereka akan beroleh pemikiran yang tepat dan sesuai dengan fitrah yang sejahtera. Ini Syekh kata cantik.
Syekh bukan tolak gunakan akal, tapi kalau mereka berpandukan wahyu dan pandukan akal ini berpandukan kepada nas, sudah pasti mereka akan jumpa kaedah yang selamat untuk kenal Allah Subhanahu wa taala melalui akal mereka. Malah semua kepala bid'ah, itu tokoh-tokoh bid'ah, akan membentangkan nas-nas terhadap bid'ah yang mereka lakukan. Artinya kalau ada ayat Quran, bukan terima Quran tak. Ayat Quran ni dan nas-nas ni hadis kena cek dulu sama ke tidak dengan bid'ah akal yang kami buat, yang mereka namakan sebagai qawatil aqliyah. Malah semua kepala bid'ah, kepala itu ketua, tokoh bid'ah, akan membentangkan nas-nas terhadap bid'ah yang mereka lakukan, serta mereka sangkakan dalil akli, yang mereka sangkakan dalil akli. Kat situlah mereka namakan dalil akli. Dalam hujah, dalil akli, dalil naqli, dibawakan dalam kitab-kitab seolah-olah akal lain, nakal lain. Ada sunnah tak? Dalil akli, naqli sekali. Dalam dalil naqli itu ada, dalam apa yang Quran sebut itu bersesuaian dengan sunnah, itulah yang diijma'kan salaf, itulah di akal sihat terima, itulah fitrah manusia. Ini ada sunnah. Bagi mereka tak, walaupun secara naqli sebut begini, akli begini, dalil akli, mereka namakan sebagai akli. Nas yang menepati dalil akal yang mereka ceritakan, akan mereka namakan nas muhkamah. Nampak? Kat sinilah ayat muhkamah Quran turunkan, muhkamat mutasyabihat yang imam kita baca tadi, surah Ali Imran, diterjemahkan dengan terjemahan baru setelah ada ilmu kalam. Apa dia? Kalau sesuai dengan kaedah akli yang kami bawa, namanya muhkamat. Kalau tak sesuai, namanya mutasyabihat. Bukan lagi berdasarkan kepada kalam salafus salih. Sebab tu orang, saya selalu pengalaman kawan-kawan, dia sangkakan bila ayat muhkamat mutasyabihat, ayat-ayat sifat. Tapi bila buka tafsir tak jumpa pun. Muhkamat lain. Kenapa? Bila kita buka kitab tafsir, tak jumpa pula ulama salaf dulu cerita muhkamat dan mutasyabihat tu ayat-ayat sifat. Tak jumpa. Memang tak ada pun. Siapa kata ayat-ayat sifat dalam kategori yang ayat-ayat mutasyabihat? Al-Kalamnya kata. Kononnya berkaitan dengan, sebab mereka nak pecahkan bahawa tidak ada ijma' salaf pada perkara tersebut. Salaf dahulu, zaman dulu kata, siapa yang menafikan Allah di atas, dia adalah Jahmi. Siapa yang menafikan Allah di atas, dia kafir, kata Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar. Salaf dulu kata ijma', sebab ijma'. Sampai pada mereka tak, ayat tu ayat mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Bertentangan ke dengan ayat Quran yang lain? Bertentangan ke dengan hadis Nabi SAW? Bertentangan ke dengan ijma' salaf? Tak, tapi bertentangan dengan kaedah akal kami. Mustahil Allah di atas, mustahil Allah bertempat. Itulah baliknya kaedah akliyah. Mutasyabihat kerana bertentangan dengan kaedah akal. Mereka namakan nas muhkamah. Mereka akan menerima dan menggunakan sebagai hujah. Jadi kalau tak bertentangan, jadi hujah. Manakala nas yang bertentangan dengan akal akan dinamakan sebagai nas mutasyabihat. Kat sinilah dia asas pembahagian. Sampaikan semua orang belajar agama, ayat-ayat mutasyabihat kita kena hati-hati. Ya, tapi sejak bila ayat sifat jadi mutasyabihat? Jadi kerja ilmu kalam seterusnya adalah cuba cari percanggahan nas zahir terhadap hakikat. Cubalah cari ayat. Kalau kamu kata ayat Quran boleh terima secara zahirnya, kamu kata Allah beginilah. Dia mula cari ayat yang boleh kata, cuba membuktikan bahawa Al-Quran itu bertentangan antara satu sama lain untuk mengiyakan kaedah mereka. Cuba cari hadis Nabi, kata hadis ini bertentangan. Jadi golongan yang memperkenalkan syubhat-syubhat bahawa ayat-ayat Quran dan hadis itu bertentangan adalah golongan ahlul kalam. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kaedah mereka bahawa zahir Quran itu ada yang tak sesuai dengan hak, yang tak betul, yang tak boleh diterima. Akhirnya kita temukan macam-macam ayat mutasyabihat yang cuba dikemukakan. Kita bincang bab Ar-Rahman wal 'ala arsy istawa. Mereka bawa, kalau macam tu kamu tengok ayat Quran salaf kata, hari yang Allah SWT angkat, sensingkan betisnya. Dia cuba cari ayat yang
yang cubalah mereka cuba cari ayat yang boleh dikatakan sebagai mutasyabihat yang otak tak boleh terima. Maka terlihatlah seolah-olah Quran ini ada tempat tertentu yang kata mutasyabihat. Sebab tu dalam perdebatan pertama, sebelum pergi lebih jauh cerita tentang sifat-sifat yang anda kata mutasyabihat, tak terima, terima dulu Allah atas ke bawah. Allah kat mana? Settlekan bab ni dulu, jangan pergi orang bincang bab Ar-Rahman al-Istawa, dia pergi cari bab mana-mana dah kisah Allah sakit lah, Allah begini-gini. Tak kena mengena. Jawab dulu isu satu-satu. Baru jumpa. Okey, kalau kata jumpalah ayat-ayat yang betul-betul mutasyabihat, baru bincang kat situ. Tapi yang ayat yang tak bertentangan ni, yang jelas ni, terima dulu. Baru dalam khilaf tu boleh mengecil. Baru kita boleh fokus. Sekarang ni ayat yang mereka rasa mutasyabihat diketengahkan, jadikan kaedah untuk tolak semua sifat Allah yang mereka rasa betul. Hakikatnya bukan pun mereka kaji Quran. Tak, hakikatnya mereka nak menangkan kaedah akal yang diterima daripada ilmu falsafah asalnya. Anda habiskan sini je, lepas tu kita ni. Malah semua manakala nas yang bertentangan dengan akal akan dinamakan sebagai nas mutasyabihat, dan seterusnya mereka akan menolaknya. Penolakan mereka namakan sebagai takwil atau pemesongan. Sebenarnya takwil tu adalah pemesongan makna, mana letak makna lain. Jangan bagi makna tu. Oleh itu ahli sunnah amat menolak mereka. Ini terjemahan kat sini ada sedikit kekurangan. Kita tengok pada teks asal. Thumma raddahu, kemudian mereka tolaknya. Wasamma raddahu tafwidan. Mereka kata rad itu sebagai tafwid, iaitu serahkan makna pada Allah. Hakikatnya tak nak bagi makna. Dia kata tolak makna tak boleh, tapi tolak maknanya bagi Allah. Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, yang bahasa yang difahami, kata tak ada makna atau tolak balik maknanya pada Allah Subhanahu wa taala, au harrafahu, ataupun buat ubah mana, lakukan pengubahan. Wasamma tahrifahu ta'wila, dan satu lagi jenayah, perbuatan memesongkan makna dinamakan sebagai takwil. Sedangkan salaf tak pernah namakan pemesongan makna dengan takwil. Takwil adalah menafsirkan makna yang ada pada lafaz, bukan bawa makna lain. Last sekali orang pening kat mana? Mutasyabihat, ayat-ayat sifat. Ini yang pelajar agama dan institusi kaji, sampai ayat sifatnya mutasyabihat. Ini ayat mutasyabihat. Yang kedua, perbuatan mereka menafikan makna tu atau ubah makna, mereka nama sebagai takwil. Sebab apa? Makna takwil lunak. Ada lafaz dalam Al-Quran, ada lafaz dalam hadis Nabi SAW. Nabi doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqih fiddin wa alimhu takwil. Dia kata takwil ni bagus. Ya, takwil Nabi maksudkan lain. Tafsir Al-Quran, Nabi bukan maksudkan takwil yang kamu buat ubah makna Al-Quran. Memaknakan takwil, pengubahan makna kepada takwil, ini satu jenayah baru yang dibuat oleh Ahlul Kalam. Oleh itu ahli sunnah amat menolak mereka. Sebab itulah ilmu kalam ini tak diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Diharapkan tuan-tuan fahamlah apa yang kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Silakan soalan. Ada soalan? Tapi kenapa tunjuk kat orang? Ya sayang. Okey. Soalan takwil dalam ilmu kalam, ilmu usul fiqh. Okey, bab ilmu usul fiqh berdasarkan kepada siapa yang tulis dan buat kaedah tersebut. Ahli kalam, sebab tu dia kata, kita selalu disebutkan dalam ilmu, kita sebut takwil di sisi mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin di kalangan salafus salih dan sebagainya, mereka tak pernah namakan takwil dengan makna mengubah makna. Tapi di sisi mutaakhirin, iaitu golongan ahli kalam dan yang terpengaruh dengannya, termasuk di kalangan usuli, mengambil takrif kalam untuk dimasukkan dalam usul fiqh. Sebab tu kita ada belajar usul fiqh, ada setengah-setengah bab adanya pengaruh ilmu kalam dalam ilmu usul fiqh.
Sebab tu perlu kita tahu kat situ lah. Jadi ada persamaan. Jadi usul fiqh pun tak semua buku sama. Dalam mentakrifkan, ada buku yang tegas dengan tegas menolak kaedah kalamiah, usul fiqh yang bersih daripada kaedah kalam. Sebab tu kaedah usul fiqh ada dua mazhab, betul? Mazhab fuqaha dan mazhab mutakallimin. Okey, yang peliknya, siapakah ketua mazhab mutakallimin? Imam Syafi'i. Kita tak itu tak penamaan saja. Imam Syafi'i lah yang paling tolak ilmu kalam. Kena sebat, tapi tiba-tiba ilmu cantiknya pembahagian yang diletakkan nama, dia katakan mazhab mutakallimin ketuanya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula jadi ketua ahli kalam. Tak betul lah. Nanti kita bincangkan kemudian. Itu adalah pendapat istisnanya. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan yang ada dan ampunkan segala kelemahan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.